khusus bagi ekonomi gig, dan kita mulakan dahulu dengan beberapa data penting untuk kita lebih memahami mengenai situasi sektor gig ketika ini. Silakan Nina. Kongsikan iaitu kajian daripada Jabatan Perakam Malaysia DOSM tadi untuk kita lihat bagaimanakah profil asas pekerja gig ketika ini, untuk kita lihat apakah keadaan iaitu sektor industri bagi pekerja dan juga iaitu penyedia iaitu industri pekerja gig. Dan kalau kita lihat daripada sini, ini adalah antara data yang dikongsikan Jabatan DOSM lebih kurang awal tahun ini. Ia menunjukkan bagaimanakah statistik perkhidmatan penghantaran makanan dan barangan yang bekerja sendiri yang kita boleh dikategorikan sebagai pekerja gig ataupun lebih dikenali kita dapat lihat iaitu antara pekerja e-hailing. Dan kalau antara yang dapat saya kongsikan untuk pekerja e-hailing mengikut kategori, kalau kita lihat anak-anak muda dan belia dan warga emas, ataupun kita boleh cakap anak muda iaitu lebih, kalau kita teliti di sini anak muda merangkupi iaitu hampir sebenarnya mencecah 100% dalam iaitu pekerjaan e-hailing, di mana kalau kita dapat teliti di sini lebih kurang 97%. Manakala untuk warga emas tidak banyak kerana kalau kita dapat telitinya hampir mencecah 3%. Dan ini adalah perbezaan yang agak ketara yang kita dapat saksikan iaitu penyertaan iaitu pekerjaan e-hailing dalam sektor ini. Dan seterusnya e-hailing, responden yang menjawab e-hailing sebagai sumber pendapatan utama sebanyak 73.98% iaitu responden menganggap iaitu pekerjaan e-hailing ini adalah sebagai sumber pendapatan utama mereka. Dan ini adalah kalau kita dapat saksikan pekerja mereka. Dan selain itu kalau kita lihat e-hailing, kebanyakannya responden mengatakan bahawa iaitu e-hailing adalah sebagai pekerja utama, dan kebanyakannya mengatakan mereka kata tidak, iaitu sebanyak 70.35%, manakala mengatakan ya lebih kurang 30%. Pada masa sama kalau kita lihat pekerjaan yang dipilih sekiranya mereka tidak menjadi e-hailing, di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada yang berkatakan mereka kalau mereka tidak bekerja e-hailing sebagai kerja utama mereka mungkin akan melibatkan diri mereka. Mungkin kalau kita teliti di sini antara yang tertinggi responden menjawab mereka akan melibatkan diri mereka ke dalam sektor pekerja swasta, itu sebanyak 14.23%. Diikuti juga dengan iaitu antara tertinggi iaitu responden memilih menjadi pekerja kerajaan sebanyak 7.12%. Diikuti juga dengan bekerja sendiri, pelajar, pekerja badan berkanun. Dan kalau kita lihat bagaimanakah iaitu pekerja e-hailing ini, kalau kita bercakap adakah bagaimana mereka mencarum dengan Perkeso dan juga KWSP bagi pekerjaan e-hailing. Kalau kita teliti di sini adalah Perkeso di sebelah kiri skrin anda, dan KWSP EPF adalah di sebelah kanan skrin anda. Di sini kalau kita lihat e-hailing mereka mencarum sebanyak 72.25% responden menjawab mereka mencarum dalam Perkeso, manakala hanya segelintir 27.75% mereka tidak mencarum sebenarnya. Dan untuk KWSP adalah untuk pekerja e-hailing ini mereka mengatakan sebenarnya 77.95% mereka tidak mencarum dalam KWSP, manakala 22.05% mereka mencarum dalam KWSP. Dan kita lihat bagaimanakah anggaran gaji apabila menjadi seorang e-hailing ini. Di sini kalau anda teliti antara peratusan yang tertinggi, responden mengatakan sebanyak 26.78% mereka berkata gaji mereka antara 1,500 hinggalah 249. Diikuti juga dengan iaitu 23.39% mereka berkata responden anggaran gaji mereka adalah 1,500 ke bawah. Manakala diikuti juga dengan 11.67%, ini adalah 11.67, lebih 10% sebenarnya mengatakan gaji mereka anggaran kadang-kadang mencecah 2,500 hinggalah 3,170. Manakala hanya sedikit 2.18% mengatakan gaji mereka lebih daripada 4,000. Dan Nabila, ini adalah antara data yang kita dapat saksikan oleh Jabatan Perakam Malaysia untuk kita lihat ke hadapan apakah lagi bentuk rekomendasi yang kita perlukan untuk pekerja dan industri gig ini sendiri.